Ketiganya memohon bahawa ingin membawa satu usul di dalam Dewan Yang Mulia ini yang berbunyi seperti berikut. Bahawa Dewan Yang Mulia ini memahami kepentingan negeri Selangor sebagai nadi pembangunan dan penyumbang KDNK terbesar Malaysia yang akan terus kekal berdaya saing pada posisi ini menerusi hala tuju strategik dan pembangunan yang komprehensif. Menyedari senario negeri yang berdepan dengan cabaran pasca COVID-19 serta cabaran-cabaran persekitaran yang melanda, serta keperluan untuk memulih dan memacu semula ekonomi negeri menerusi pelan pembangunan 5 tahun 2021-2025 yang strategik, realistik dan tepat. Mendukung usaha seluruh lapisan pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor membulatkan azam menyatu tekad serta menggembling kesatuan tenaga dan tindakan yang seiring untuk bersama-sama menjayakan pelan pembangunan 5 tahun ini. Baiklah, salam bahagia. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah anda juga mungkin sudah pun boleh meneka apakah topik yang sebenarnya kita pilih hari ini di ruang bicara ini. Baiklah, seperti yang anda sebut dan juga jangkakan, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah rancangan Selangor Pertama ataupun RS Pertama, dan tentunya lah kita ada tetamu yang cukup istimewa yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara. Jadi kami di ruang bicara ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri, iaitu Menteri Besar Selangor. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Saya menyesal sedikit tak pakai baju Melayu tadi. Tapi Datuk Seri segak berbaju Melayu, dan kita harap kita akan dapat berkongsi banyak isu berkaitan dengan rancangan Selangor Pertama ataupun RS Pertama ini. Dan sekilas pandang, sebenarnya kenapa kita memilih isu ini, kerana dikatakan bahawa rancangan Selangor Pertama ataupun RS Pertama ini merupakan rancangan pembangunan komprehensif yang menjadi hala tuju strategik bagi negeri Selangor untuk tempoh 5 tahun akan datang. Dan dikatakan bahawa 262 inisiatif sebenarnya akan diketengahkan dalam rancangan Selangor Pertama ini. Dan sesuatu yang menarik juga sebenarnya, Datuk Seri, saya juga sempat melihat komen-komen yang diberikan oleh penduduk ataupun rakyat Selangor sendiri dalam Facebook Datuk Seri, dan kesemuanya memberikan komen-komen yang cukup positif sebenarnya. Dan yang paling saya tertarik hati adalah ada seorang yang memberi komen bahawa apa yang dicadangkan dalam rancangan Selangor Pertama itu seolah-olah ianya seperti apa yang disebut sebagai living document sebenarnya. Ini harapan yang cukup besar sebenarnya diletakkan oleh rakyat Selangor. Mungkin kita dapat komen daripada Datuk Seri sendiri, kenapa kerajaan Selangor merasakan bahawa rancangan Selangor Pertama ini perlu dibentangkan sebenarnya. Ya, terima kasih Datuk. Rancangan Selangor Pertama difikirkan ataupun timbul idea ini adalah pada tahun 2020. Sebelum ataupun sebelum pandemik melanda COVID-19. Dan kita menjangkakan di tahun 2020 atau 2021 kita dapat membentangkan satu rancangan 5 tahun Selangor supaya kita dapat mempamerkan serta merancang dengan lebih jitu pelan pembangunan ekonomi dan juga sosial di dalam negeri Selangor secara menyeluruh, dan rakyat juga dapat mengesan ataupun dapat mengikuti dengan lebih tepat apakah planning kita daripada tahun ke tahun. Ini adalah rancangan pertama, tujuan kita. Namun begitu pandemik melanda, dan selepas pandemik saya menganggarkan dan menganggap bahawa ini lebih perlu kerana kita memerlukan lonjakan tertentu dalam sektor ekonomi dan juga kemajuan di dalam negeri Selangor. Kalau tidak, kita mungkin akan sedikit perlahan untuk mengembalikan rentak pembangunan akibat daripada kesan pandemik dan juga kesan ekonomi daripadanya. Kedua, sikit sebanyak saya huraikan tadi dalam klip yang dipamerkan bahawa Selangor merupakan sebuah negeri yang menyumbang terbesar kepada KDNK negara. Kira-kira 24.8%. Kira-kira 5 tahun lalu ataupun 7 tahun lepas, sumbangan kita kira-kira 22.7%. Tiap-tiap tahun peningkatan sumbangan KDNK kita adalah pada kadar 0.3 hingga 0.8. Itu maksimum sumbangan KDNK ataupun peningkatan yang kita buat. So Selangor perlu menyumbang dengan lebih. Jadi kalau kita nak sumbang dengan lebih, kita kena rancang dan juga ketat
menguatkan pelan pembangunan ekonomi supaya jumlahnya bertambah dan kita dapat mencapai sasaran hingga 30% sumbangan KDNK menjelang tahun 2025. Ketiga ialah melepasi beberapa kesan iaitu pasca pandemik, pasca situasi banjir yang melanda, dan situasi banjir itu adalah merujuk kepada situasi climate change ataupun perubahan cuaca dan perubahan iklim yang mendadak yang memberi kesan. Justru rancangan-rancangan ini juga memerlukan satu respon kita. Bagaimana kita dalam tempoh 5 tahun akan berdepan dengan situasi banjir ataupun bencana dengan frekuensi yang mungkin lebih rapat ataupun yang lebih kerap. Dan ini sikit sebanyak mengganggu kepada proses pembangunan kalau kita tidak bersedia daripada segi kemudahan infrastruktur maupun kesiapsiagaan kita. Dan yang terakhir saya juga sentuh tentang perang Rusia Ukraine yang sikit sebanyak mengganggu supply chain ataupun kitaran barangan dan juga makanan dan juga memberikan inflasi dan juga mungkin boleh mengheret kita ke era kemelesetan. So ini antara latar-latar yang telah menggerakkan kita ataupun mengilhamkan untuk kita menubuhkan ataupun membentangkan apa yang dipanggil sebagai rancangan Selangor Pertama. Dan saya difahamkan bahawa rancangan Selangor Pertama juga telah pun dibentangkan sebenarnya di Dewan Undangan Negeri. Bagaimana dengan reaksi dan juga respon daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri sendiri terhadap rancangan Selangor Pertama ini? Kalaupun mereka memberi pandangan dan juga pendapat, komen, ada tak pihak yang mungkin tidak begitu bersetuju dengan apa yang ingin dilakukan oleh Amat Berhormat Datuk Seri dan juga Kerajaan Selangor secara keseluruhannya tu? Secara asasnya kedua-dua pihak, wakil rakyat kerajaan dan wakil rakyat pembangkang di negeri Selangor memberikan maklum balas yang sangat positif terhadap pelan rancangan Selangor Pertama. Malahan ada wakil daripada pembangkang menganggap bahawa dokumen ini sangat progresif, membentangkan ataupun dibentangkan dengan cukup berani. Ahli-ahli Dewan Negeri Kerajaan sangat yakin dan jelas bahawa kita bersedia untuk membentangkan pelan kita dan menunjukkan kebertanggungjawapan kerajaan yang ingin menawarkan sesuatu berdasarkan fakta, angka dan data yang betul. Cuma biasalah opposition akan membangkitkan beberapa kebarangkalian seperti kegagalan kita mencapai tahapnya ataupun ketidakmampuan kita ataupun kemampuan kita untuk melaksanakannya. Ada juga membangkitkan tentang unjuran yang diberikan itu adakah realistik ataupun pragmatik ataupun tidak, dan itu akan dijawab saya rasa dalam minggu hadapan ketika sesi penggulungan nanti. Tapi maklum balas secara asasnya oleh rata-rata ahli Dewan Negeri dan Pembangkang, ucapan Ketua Pembangkang semalam, hari ini ada ucapan Wakil Pembangkang, ada ucapan kerajaan memberikan maklum balas positif bahawa ini adalah contoh bagaimana sebuah kerajaan wajar menawarkan kepada rakyatnya yang bukan hanya menyebut secara kenyataan ataupun propaganda ataupun statement yang bombastik, tetapi juga memberikan data-data, angka, memberikan unjuran, memberikan satu garis ke manakah hala tuju pembangunan ekonomi negeri dan juga kemaslahatan negeri secara keseluruhan. Kalau saya boleh singkap sedikit gambarannya, sebab ketika membentangkan belanjawan ini di awal ini, saya telah mengutip The Grapes of Wrath daripada Steinbeck. Steinbeck cerita tentang bagaimana satu keluarga Jude di Oklahoma yang berpindah daripada Oklahoma ke California kerana kekurangan tanah dan keadaan tanah yang tidak sempurna di Oklahoma. Mereka pindah ke California dan akibat daripada perpindahan itu mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka sebab kemelesetan, Great Depression yang mereka syarikat. Tetapi akhirnya di California mereka tidak dapat hidup dengan selesa kerana penawaran mereka itu melebihi daripada permintaan kerana semakin ramai orang berhijrah ke California daripada Oklahoma. Akhirnya menimbulkan rasa tidak senang penduduk California kepada Oklahoma. Dan ia juga menimbulkan sikit ketegangan keadaan di Oklahoma. Jadi ini adalah yang disebut tentang kualiti. Ramai orang membandingkan Selangor dikatakan kurang bahagia berbanding dengan negeri lain. Tetapi realiti inilah yang sewajarnya diadaptasi ataupun dihadapi oleh sebuah pentadbiran. Bagaimana attraction
ataupun tarikan terhadap kegiatan aktiviti ekonomi dan lainnya seperti pendidikan telah menimbulkan masyarakat yang sangat rencam ataupun yang sangat metropolitan. Dan bagi saya negeri Selangor bukan saja menganjurkan tarikan ekonomi itu, tapi juga bersedia untuk menjadikan Selangor sebagai sebuah negeri yang baik daripada segi kebahagiaan dan juga kehidupan rakyatnya. Saya tertarik hati sebenarnya bila Datuk Seri menyentuh tentang apa sebenarnya yang memberi inspirasi, apa yang memberi ilham dan apa sebenarnya yang memberi semangat bagi Kerajaan Selangor memperkenalkan rancangan Selangor Pertama ini. Dan yang antara yang Datuk Seri bangkitkan ialah tentang kesan daripada pandemik COVID-19. Itu antara faktor yang cukup penting sebenarnya. Dan kemudiannya juga disebabkan oleh situasi ekonomi global yang juga memberi impak ataupun kesan terutamanya kepada Kerajaan Negeri Selangor sendiri. Tetapi yang mungkin jauh lebih penting daripada itu ialah tentang bencana banjir yang pertama kali melanda negeri Selangor dengan begitu serius sekali. Apakah ini memberi satu impak dan juga kesan yang cukup mendalam sebenarnya kepada pentadbiran negeri Selangor dan kepada rakyat negeri Selangor yang harus menghadapi realiti sebenarnya? Ya, itu adalah satu amaran kepada kita ataupun satu ingatan kepada kita bahawa situasi ini boleh melanda di kawasan negeri Selangor yang tidak terkenal sebagai kawasan yang dilanda hujan dan banjir yang besar atau bah yang besar terutamanya pada hujung tahun. Memang secara asasnya tahun 71 pernah berlaku, tahun 95 pernah berlaku, tahun 2006 pernah berlaku. Tetapi yang berlaku baru-baru ini hampir mirip dengan tahun 1971. 71 hingga tahun 2021 mungkin satu tempoh yang sangat panjang. Tetapi bila melihat kepada kondisi ataupun suasana perubahan iklim yang berada sekarang, saya percaya ia juga akan boleh berlaku dalam tempoh dan frekuensi yang dari kita tak boleh tunggu 2021, mungkin 2081 lagi atau terjadi sebagaimana daripada 71 ke tahun 2021. Jadi saya nampak inilah cabarannya, bagaimana kita bersedia supaya projek-projek yang kita tawarkan, kesiapsiagaan kita itu pada tahap yang lebih baik supaya kita mampu berdepan dengan realiti perubahan iklim ataupun climate change yang telah terselah depan kita. Kejadian banjir yang lepas sebenarnya bukan saja disebabkan oleh hujan yang turun dengan lebat, dan juga ada orang mengatakan longkang yang tidak sempurna. Itu mungkin berlaku di 1-2 tempat, tetapi harus diingat kejadian itu juga bersamaan dengan fenomena air pasang besar. Dan ini juga disebabkan oleh jumlah peningkatan air yang sangat tinggi di lautan kita dan menyebabkan ruapan air ke udara semakin tinggi dan semakin banyak. Jadi jumlah hujannya turun dan juga jumlah ataupun paras air yang meningkat. Jadi ini realiti yang kita lihat, dan sebenarnya sejak daripada tahun 2019 kita telah menjalin hubungan dengan JICA, iaitu daripada Jepun, untuk membuat satu sistem dan juga membuat kajian terhadap amaran awal bencana. Dan sebelum kajian itu sempurna pun akhirnya kita telah berdepan dengan bencana yang begitu besar, dan sebahagiannya disumbang oleh peningkatan paras air dan juga air pasang besar dan juga kadar turun hujan yang sikit sebanyak disebabkan oleh kecairan di Antartik ataupun di Antartika. Okey. Baik, kita nak sentuh sekarang ini tentang beberapa aspek penting dalam rancangan Selangor Pertama ini. Dan saya difahamkan bahawa ada 262 inisiatif yang disediakan, dan ada 14 petunjuk makro rancangan Selangor Pertama ini. Jadi mungkin kita boleh berkongsi aspek-aspek ataupun perkara-perkara penting yang seharusnya boleh memberi kelegaan dan kegembiraan kepada rakyat Selangor. Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Datuk Seri. Ya, terima kasih moderator atau Datuk Sekawi. Kita memang meletakkan ada 4 petunjuk utama ataupun 4 faktor utama, asas utama dalam rancangan Selangor Pertama. 4 perkara tersebut adalah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, yang kedua berkenaan dengan kesejahteraan sosial, dan yang ketiga berkaitan dengan kelestarian, dan yang keempatnya penyampaian dan perkhidmatan kerajaan ataupun hal ehwal governance. 4 perkara ini kita lihat menjadi enabler utama yang akan memangkin ataupun menentu arahkan pembangunan dan juga
kesempurnaan rancangan Selangor pertama ini. Dengan keempat-empat perkara ini, kita percaya ia akan mampu menghadapi ataupun menyerap segala cabaran-cabaran yang kita sebutkan di peringkat awal tadi. Dengan pertumbuhan ekonomi ini, kita juga berharapkan agar aktiviti-aktiviti ekonomi yang sememangnya menjadi aspek utama di negeri Selangor ini diperkemaskan dengan pengumuman-pengumuman projek baru ataupun pengumuman-pengumuman projek rancangan baru seperti IDRIS. IDRIS ni adalah Integrated Development of South Selangor, yang Integrated Development Region of South Selangor, iaitu kawasan pembangunan bersepadu di daerah selatan. SABDA, iaitu pembangunan di Sabak Bernam, dan juga pembangunan stadium dan kawasan sekitar Kompleks Sukan Shah Alam di Seksyen 13. Di samping memacu beberapa fokus-fokus lain. Untuk IDRIS ataupun pembangunan di selatan Selangor itu, tumpuannya adalah di Pulau Keri, Kuala Langat dan Sepang. Dan di sana nanti kita akan melihat dengan pembangunan pelabuhan yang ketiga Malaysia, dan diikuti dengan kawasan pembangunan Aeropark ataupun Aerospace Industrial Park, dan juga beberapa kawasan pembangunan logistik selain daripada pelancongan. Untuk di Sabak Bernam, fokus kita sebahagiannya adalah kawasan pertanian dan juga kawasan pendaratan ikan, selain daripada beberapa program pembangunan dan projek pembangunan yang kita rencanakan dan rancangkan. So keseluruhan di IDRIS itu saja ada 40,000 ekar. Untuk kawasan Keri Selangor yang saya sebutkan tadi, pelabuhan dan kawasan logistik, ada 6,000 ekar yang kita anggarkan. Jadi maksud saya, untuk ekonomi itu saja kita telah menjelmakan satu rangkaian-rangkaian pembangunan baru yang tidak lagi tertumpu dekat kawasan tengah Selangor. Kerana kita ingin memastikan setiap pelosok negeri Selangor ini mempunyai pusat pembangunan ekonomi dan kemajuannya yang tersendiri, yang boleh bergerak dengan kemampuan dan asetnya. Ini sebenarnya selari dengan apa yang saya mula kemukakan sebaik jadi Menteri Besar. Dalam pembentangan bajet atau belanjawan pertama saya mencadangkan pandangan terhadap klasterisasi ekonomi, ataupun yang dipanggil sebagai gugusan-gugusan ekonomi. So gugusan ekonomi kita ada 10 pada ketika itu, yang ada fokus agroteknologi, yang ada fokus pendidikan tinggi dan sebagainya, 10 itu. Dan inilah yang mencernakan kepada rancangan Selangor 1 supaya pembangunan wilayah ditumpukan terutamanya di kawasan yang selama ini tidak menjadi tarikan kepada program ekonomi dan mewujudkan ketidakseimbangan sama ada dari segi penduduk dan infrastruktur. Kan ramai orang duduk di Petaling Jaya, Subang Jaya sampai ke Shah Alam, mungkin di Gombak dan sampai Ampang. Tetapi bila ke South Selangor tu, di belah Kuala Langat, di belah Sepang, mungkin di daerah Hulu Langat, sebahagiannya itu belum dicapai pembangunan. Begitu juga dengan kawasan North of Selangor ataupun di utara Selangor, daripada Hulu Selangor sampai Sabak Bernam. Kerap kali kawasan itu dianggap kawasan yang kurang penduduk, penduduknya berpindah ke ibu kota. Jadi kita nak lebarkan lagi saiz pembangunan itu dengan konteks pembangunan wilayah, supaya pembangunan wilayah itu dapat menyeluruh. Tetapi kegilaan kita terhadap ekonomi juga kita cuba seimbangkan dengan kesejahteraan. Sebab itu kita ingin meningkatkan daripada segi pendapatan hingga sampai pendapatan median kita hingga 9,250 pada tahun 2025 atau 2026 nanti. Dalam masa yang sama kita juga memastikan kelestarian alam sekitar, program hijau, menumpu kepada kelompok rentan, orang tua, warga emas dan juga anak-anak harus diberikan penumpuan, dan juga orang kelainan upaya. Apatah lagi Selangor akan berdepan dengan satu cabaran. Cabaran kita adalah masyarakat yang menua ataupun aging society. Kerana tahun 2018 tu saya disedarkan dengan satu kenyataan bahawa lifespan rakyat di negeri Selangor telah meningkat daripada 65 daripada tahun 2008 kepada 75 pada tahun 2018, dan sekarang lebih kurang sama. Dan ini adalah cabaran kita, bagaimana kita akan berdepan dengan kelompok masa usia warga emas yang panjang umurnya, tetapi juga kita berdepan satu lagi perkara, iaitu kadar kelahiran yang rendah. Kira-kira 1.9 bagi setiap keluarga, not even 2 bagi setiap keluarga. Dan ini semua cabaran-cabaran ini dilihat dengan serius oleh kerajaan negeri. Sebab itu kita melebarkan ini untuk memberi ruang, tapi memberi penekanan agar kemudahan warga emas, kemudahan kepada orang kelainan upaya,
program untuk kelompok yang rentan yang lain, yang miskin dan sebagainya itu dikekalkan. Sebab itu aspek kesejahteraan sosial itu tidak kita lupakan selain daripada kelestarian alam sekitar. Okey, timing yang perfect sebenarnya kerana kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Tapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara. Kita bercakap tentang isu yang cukup relevan sebenarnya, isu yang cukup penting, dan tentunya kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Kita rehat dan kembali semula Ruang Bicara bernama TV tentunya. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang rancangan Selangor Pertama, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, iaitu Menteri Besar Selangor. Jadi banyak lagi sebenarnya perkara yang boleh kita sentuh daripada program ataupun rancangan Selangor Pertama ini. Tetapi mungkin ada lagi aspek penting yang ingin Datuk Seri kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita berkaitan dengan rancangan Selangor Pertama ini yang perlu diberitahu sebenarnya. Silakan Datuk Seri. Saya sebutkan dua enabler tadi, iaitu persoalan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun kita juga mengambil kira tentang kelestarian kehidupan dan juga alam sekitar sebagai aspek penting, sebab kita nak memberi maklum balas terhadap kesan climate change. Dan yang terakhir ialah tentang penyampaian perkhidmatan kerajaan. Ini juga merupakan antara key indicator yang penting untuk kejayaan rancangan Selangor ini. Dan sebahagiannya adalah melibatkan digitalisasi perkhidmatan kerajaan yang cekap dan pantas. Dan dalam masa yang sama kita juga akan menubuhkan SIAP sebagai contoh. SIAP ini adalah sebuah unit implementasi dan pemantauan yang diwujudkan semenjak daripada tahun 2022 tahun ini. Dan SIAP juga akan melihat secara keseluruhan kejayaan dan kewujudan kerajaan. Kita juga melancarkan beberapa projek seperti Sel GDX. Sel GDX ini adalah di mana agensi-agensi negeri Selangor sekarang berkongsi maklumat di bawah satu platform. Dengan perkongsian ini sebenarnya ada persetujuan bersama di peringkat awal untuk perkongsian maklumat tanpa perlu kita minta satu maklumat antara satu sama lain. Bayangkan kalau hari ini mungkin kita datang ke pejabat tanah dan daerah, kita memerlukan pandangan ataupun perincian zoning sesuatu kawasan di pihak PBT. Tetapi maklumat itu, walaupun pejabat mereka di sebelah, perlu dihantar surat ataupun fax ataupun email yang kadang-kadang mengambil masa 3 hari. Itu paling awal. Kadang-kadang seminggu, 2 minggu. Tetapi dengan Sel GDX ini, understanding akan dicapai antara semua jabatan-jabatan yang berkenaan. So kalau orang datang ada urusan di pejabat tanah, maklumat itu adalah maklumat berkaitan pihak berkuasa tempatan. Tetapi ada platform yang boleh didapati dan dikongsi sama tanpa perlu merujuk kepada jabatan itu terlebih dahulu, sebab persetujuannya telah diberikan awal. Ini juga kalau kita dapat libatkan dengan Jabatan Pendaftaran Negara, kita libatkan dengan penerima sumbangan zakat, penerima sumbangan kebajikan bagi mereka yang miskin terutamanya, ia boleh dijadikan sebagai satu platform yang baik. Dan inilah yang akan menjadi antara pelantar utama kejayaan ataupun pengembangan ekonomi di dalam negeri Selangor ataupun kejayaan rancangan Selangor Pertama ini, dengan kemampuan dan keupayaan penyampaian perkhidmatan kerajaan supaya ia lebih tepat, cepat dan juga bersifat result oriented. Maknanya dia bukan hanya mengikut SOP dan prosedur yang biasanya ini yang menjadi kekangan di antara private sector ataupun swasta dan juga kerajaan. Yang sini mempertahankan apa yang dipanggil sebagai prosedur dan juga SOP, yang di sini mempertahankan apa yang dikata result. Tetapi kali ini kita nak gabungkan supaya prosedur dan peraturan tata kelola itu dikekalkan, tetapi resultnya juga akan cepat, pantas, dan ini akan saya rasa boleh menjamin kejayaan rancangan Selangor kita. Baik, kalau kita lihat daripada apa yang dirancang, apa yang telah pun dicadangkan dalam rancangan Selangor Pertama ini, kita boleh melihat apa yang kita sebut
sebut sebagai ianya akan membawa satu perubahan yang cukup besar sebenarnya, bukan saja dalam aspek ekonomi tetapi mungkin juga dalam aspek sosial kehidupan rakyat negeri Selangor sendiri. Dan antara faedah-faedah yang mungkin ialah ini yang selalu ditunggu oleh rakyat Selangor lah. Mereka juga ingin mengetahui sebenarnya apa yang akan mereka nikmati nanti bila kita bercakap tentang pemacu perubahan ini melalui rancangan Selangor pertama ini, Datuk Seri. Ya, sebenarnya rancangan Selangor kita cuba menggabungkan. Sebab itu rancangan Selangor pertama ini berbeza dengan rancangan-rancangan pembangunan yang kita dengar, rancangan Malaysia dan sebagainya. Kerana rancangan Selangor dia menggabungkan di antara apa yang dipanggil sebagai kerajaan negeri, swasta ataupun anak syarikat kerajaan negeri dan syarikat swasta syarikat, dan yang ketiga kerajaan persekutuan. Ketiga-tiga elemen itulah yang kita gabungkan menjadi satu rancangan yang komprehensif. Justru apakah nikmat yang akan diperolehi oleh rakyat negeri Selangor? Sudah pasti mereka akan dapat meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Saya ambil contoh, apabila kita menganggarkan ataupun menetapkan bahawa penembusan jalur lebar bagi setiap 100 premis pada kadar 70%, maknanya kita nak pastikan fiber optik dan juga penembusan jalur lebar di negeri Selangor mencecah 70% di semua lokaliti dan kawasan di negeri Selangor. Justru capaian keterhubungan akan lebih baik dan lebih meningkat, dan kita hanya memerlukan beberapa usaha yang secara tersusun saja sejak kita bincangkan dan juga usaha kita untuk menjadi ini. Kita juga menganggarkan bahawa median pendapatan isi rumah dianggarkan pada kadar 9,290 sebagaimana yang saya sebut. Maknanya kualiti, peningkatan gaji dan sebagainya. Dan juga kita mahu skor indeks kesejahteraan keluarga berada pada skala 8.0. Maknanya kebahagiaan itu juga diukur dengan alam sekitar yang terpelihara dan kehidupan bermasyarakat yang baik, dan kita akan mampu mengurangkan peratus kemiskinan mutlak kepada 0.7%. Sudah pasti apa yang secara langsung saya nak sebutkan di sini kita tak boleh sebutkan lagi, sebahagiannya adalah separuh masak sebab saya akan umumkan di dalam belanjawan nanti. Tetapi ini capaian akhir kita. Salah satu program yang mungkin kita tumpu sebagai contoh ialah bagaimana meningkatkan bantuan dan sokongan dan pelindungan kepada rakyat. Kita lihat sekarang kita ada program Peduli Sehat sebelum ini. Sekarang kita tambah dengan program Saringan Sehat Selangor. Kalau Peduli Sehat bantu mereka untuk dapatkan rawatan, tapi rawatan Saringan Sehat Selangor adalah menyediakan peluang untuk rakyat mengesan penyakit sebelum sampai ke tahap kritikal. Sekarang sedang diadakan secara percuma merata-rata di seluruh tempat di seluruh negeri Selangor, utamanya saringan kanser, jantung dan sakit-sakit tidak berjangkit. Sampai ke tahap tertentu nanti, bagaimana pula kita sediakan insurans ataupun pelindungan kepada rakyat sebagai contoh. Ini antara cadangan-cadangan dan rencana yang kita sedang fikirkan supaya rakyat negeri Selangor ini dilindungi dan dijaga daripada kelahirannya sampailah meninggal dunia, semasa kesihatannya, aspek pendidikan sebagai contoh. Kita juga lihat daripada dia masuk sekolah, kemudahan di sekolah, sampailah pembiayaan ke universiti dan juga untuk melanjutkan pendidikan. Termasuk juga pendidikan bukan hanya tumpu pendidikan ketiga, tetapi juga menumpu kepada teknikal dan vokasional sebagai contoh. Ini semua ada dalam rangka-rangka kerja kita. Dan bagi yang kurang berkemampuan, tidak berupaya, kita dah mulakan sebagai contoh. Sekarang negeri Selangor tahun 2022 kita ada program Bingkas, iaitu satu program kesejahteraan rakyat Selangor, bantuan untuk kesejahteraan rakyat Selangor, RM300 satu bulan. Kita tumpu bagi mereka yang berpendapatan RM3,000 dan ke bawah. Ini golongan B40 lah. B40, RM3,000 dan ke bawah, dan diberikan bantuan 300 bulan. Kita ada sekitar 30,000 setakat ini yang telah mendaftar. Jadi jumlah ini kita nak tungkuk, bukannya kita nak pastikan jumlahnya ditambah, tetapi bagaimana kita nak tambah lagi kepada kelompok ini supaya kelompok ini dapat keluar daripada lingkaran kemiskinan yang tidak mengharapkan RM300 untuk keperluannya, tetapi at least pada waktu ini mereka dapat mengurangkan beban tersebut dan juga memastikan keperluan asas mereka, makanan mereka utamanya dapat dibiayai ataupun
kalau mereka sudah ada duit untuk makanan ataupun sudah dapat makanan daripada jabatan bantuan yang lain, mereka boleh salurkan untuk pendidikan anak-anak di sekolah dan sebagainya. Okey. Ada juga pandangan dan juga pendapat yang suruh saya bertanya sebenarnya kepada Datuk Seri lah. Memang kita kagum dengan apa yang dirancangkan dalam rancangan Selangor Pertama. Tetapi ada juga yang melihat apa perbezaan sebenarnya kalau kita imbas ataupun melihat kembali kepada program sebelum ini ataupun rancangan sebelum ini, iaitu rancangan Selangor Maju 2005 sebagai satu contoh. Mungkin ada perbezaan-perbezaan dan juga kelompongan-kelompongan yang terdapat dalam program Selangor Maju itu yang telah pun dipulihkan ataupun dilihat semula dan diperkukuhkan dalam rancangan Selangor Pertama ini. Rancangan Selangor Pertama mengambil kira secara keseluruhan. Kalau rancangan Selangor Maju, saya percaya dia mengambil kira tentang peranan kerajaan negeri dan sikit sebanyak peranan kerajaan persekutuan. Tapi yang saya sebut tadi, rancangan Selangor Pertama mengambil kira juga peranan pihak swasta dan juga melihat planning mereka atau rancangan mereka dan rancangan kita bersama-sama. Dan yang paling bagus, yang agak berbeza, ia menjadi satu dokumen. Dokumen yang boleh dirujuk dan dibentangkan dan dibahaskan di dalam Dewan Negeri, dan kita memulakan dengan satu kajian oleh unit perancang ekonomi kita dan juga mendapatkan maklumat secara menyeluruh. Jadi rancangan Selangor Maju ataupun Selangor Maju 2005 itu telah melepasi masanya dan juga tahapnya, dan sudah pasti kita mahu satu anjakan ke depan. Kita tak boleh bertapak dan terhenti kepada satu titik ataupun kepada satu destinasi. Dan destinasi pada kali ini adalah ke arah pemodenan dan ke arah digitalisasi terutamanya, dan juga berdepan dengan cabaran-cabaran terkini. Tahun 2005 sebagai contoh, kita mungkin tak berdepan dengan isu tentang climate change pada ketika itu. Kita juga tak berdepan dengan perkembangan yang dipanggil sebagai smart city atau smart life, kehidupan pintar dan sebagainya. Tahun 2005 kita tak berdepan dengan pandemik COVID-19 yang memberi kesan 2-3 kali ganda. Malahan kalau ada sebarang kemelesetan ini mungkin lebih parah berbanding tahun 97 kerana kita lihat contraction yang berlaku kepada ekonomi Malaysia ketika pandemik COVID-19 yang lepas. Jadi saya melihat ada naik taraf dan ada peningkatan terhadap dokumen yang kita bentangkan dengan kita bawa ke dalam Dewan Negeri Selangor untuk dibahaskan dan dibincangkan dan menjadi dokumen rasmi kerajaan supaya rakyat dan juga masyarakat masa depan, bukan hari ini pun, di 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, boleh merujuk kembali kepada dokumen yang dibentangkan. Ada beberapa buah negeri membentangkan sebagai contoh rancangan 2050, 2030 dan sebagainya, tetapi ia tidak dibawa ke dalam Dewan Negeri, ia tidak dibahaskan dengan terperinci, ia tidak disebutkan dengan detail apa yang dibuat berbanding dengan rancangan Selangor Pertama. Dan saya rasa cubaan kita ataupun inisiatif kita itu hampir menyerupai dengan rancangan Malaysia, tetapi dalam konteks negeri Selangor. Tetapi dia berbeza. Kalau rancangan Malaysia, dia banyak menumpu kepada infrastruktur apa nak dibina dan wang kerajaan. Tapi kali ini kita gabungkan kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan juga private. Kerajaan negeri saja akan berbelanja lebih kurang 7 bilion dalam rancangan Selangor. Swasta dan anak syarikat akan berbelanja hampir 80 bilion ringgit Malaysia. Dan juga kerajaan persekutuan akan berbelanja lebih daripada 140 bilion ringgit Malaysia dalam semua projek-projek yang digariskan dalam RMK. Jadi kita gabungkan semua ni menjadi satu rencana dan rancangan supaya mereka tidak bertindih tindan, supaya kita dapat selaraskan ke arah Selangor menjelang 5 tahun ke hadapan. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini Datuk Seri. Tapi seperti biasalah kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri, iaitu Menteri Besar Selangor. Kita bercakap tentang rancangan Selangor Pertama. Rehat dulu.
Terima kasih kerana anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, rancangan Selangor pertama. Apalagi agaknya Datuk Seri, perkara-perkara menarik yang mungkin ingin dikongsikan bersama dengan penonton-penonton kita, itu utamanya rakyat Selangor sendiri yang sedang menyaksikan program ini ketika ini. Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Saya nak sentuh sikit pasal kesejahteraan sosial tadi. Kita juga akan menumpu beberapa aspek seperti indeks harga pengguna supaya barangan dan keperluan barangan supply chain kita itu sempurna dan tidak terputus. Pengalaman kita kepada pandemik dan pengalaman kita ketika perang Rusia Ukraine ini memberi kesan sikit sebanyak. Juga tentang unemployment ataupun ruang pekerjaan. Bagaimana ruang pekerjaan itu dapat diisi, dan terakhir sekali kita tak lupakan tentang perumahan. Perumahan kepada rakyat dan juga mereka yang ingin menjadikan Selangor sebagai penempatan dan kehidupan mereka selepas mereka belajar dan sebagainya. Ini aspek-aspek keseimbangan selain yang disebut tentang jumlah sabda yang mencecah 1.93 bilion kos, macam Idris yang akan menjana sehingga 1 trilion pendapatan. Ini adalah aspek keseimbangan supaya kita dapat menyeimbangkan di antara keselesaan dan kehidupan rakyat secara menyeluruh. Dalam pada masa yang sama kita juga melihat aspek pelancongan sebagai salah satu daripada aspek yang ingin diperkasakan, selain daripada Selangor sebagai tempat kunjungan orang ramai dengan aspek alam sekitarnya dan juga kegiatan-kegiatan pelancongan modernnya. Selangor ni agak terkenal dengan perhotelan. Orang datang untuk berkursus, adanya mall, adanya taman tema dan adanya unsur-unsur alam seperti di KKB, seperti di Kuala Langat ataupun di Udu Langat dan di Sepang dan juga di Sabak Bernam. Kita juga ingin dan juga Batu Kif sudah pasti kawasan saya tak lupa. Tapi apa yang paling pentingnya di sini juga ialah berkenaan dengan unsur-unsur seni yang lain seperti muzium dan pusat pameran yang akan menyediakan kemudahan serta tarikan baru. Kita sedar tak sedar Selangor merupakan sebuah negeri yang sangat beruntung kerana kita mempunyai Universiti Teknologi Mara. Di sana mempunyai fakulti seni halus yang seni tampak yang sangat baik dan melahirkan ramai artis yang berkaliber. Sebelum ini kita sudah mempunyai Galeri Shah Alam yang menjadi satu tempat untuk pameran yang establish kepada orang-orang ataupun kepada pelukis-pelukis dan artis yang baik, yang muda maupun yang sudah terampil. Dan kali ini kita juga akan mewujudkan yang dipanggil sebagai Shah Alam Contemporary and Modern Arts Museum. Kita dah selesai proses dengan Bank Negara membeli bangunan Bank Negara di Bandaraya Shah Alam. Kita akan jadikan dia sebagai sebuah muzium seni rupa dan juga dan seni halus yang moden dan juga tradisi kalau yang moden, dan akan mempamerkan lukisan-lukisan yang terkini, yang terbaik di dunia dengan kurator yang baik. Dan kita ingin jadikan bakat-bakat seni yang ada di sekeliling Shah Alam, Petaling Jaya terutamanya, dan kawasan sekitar ini yang juga graduan daripada Universiti ITM, UiTM dan juga beberapa universiti lain, menjadikan Selangor sebagai hub mereka. Kita sayang sebab kita ramai lahirkan artis, kita ramai lahirkan pelukis, tetapi auction center satu ketika dulu di Singapura. Sekarang ni auction centernya berada di Hong Kong. Sedangkan bakat-bakat itu datang daripada kita yang tumbuh, membesar dan mempunyai pasaran awalnya di sini. Jadi kita juga melihat kreatif industri ini sebagai satu bidang yang harus diperkasakan dan ditumpukan dan direbakkan pada rancangan Selangor yang pertama. Tidak ketinggalan lagi rakaman, studio rakaman dan sebagainya yang cukup banyak di Selangor. Kita mempunyai Runcai Emas di Sungai Buloh sebagai contoh. Kita mempunyai pelakon, kita mempunyai pengarah, kita mempunyai sastrawan negara sendiri di Shah Alam. Datuk Zurina Hassan dan sebagainya yang duduk. Dan ini aspek-aspek yang kita tidak mahu lunturkan dan buang. Dan seni industri kreatif ini belum sepenuhnya digembeling di negara kita, dan Selangor berfikir juga selain kerancakan kita tentang bangunan, perkilangan, pembuatan, penghantaran, logistik, pelabuhan, lapangan terbang, kita juga mahu supaya aspek-aspek seni kreatif ataupun aspek-aspek ekonomi kreatif ini diberikan penumpuan dan dikembangkan dalam rancangan Selangor pertama.
Okey, ada juga pandangan-pandangan Datuk Seri ini biasalah yang saya anggap bersifat cynical sebenarnya. Ada yang menganggap kenapa rancangan Selangor pertama ini dibentangkan pada ini berkaitan dengan the timing pembentangan rancangan Selangor pertama lah. Kita hampir-hampir orang sudah mula bercakap tentang pilihan raya umum yang mungkin akan diadakan, tak tahulah, mungkin penghujung tahun ataupun di awal tahun hadapan dan sebagainya. Dan ada yang beranggapan bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan Selangor di bawah kepimpinan Datuk Seri sendiri adalah dalam usaha untuk memancing undi dan sebagainya. Secara ikhlas pandangan ini pada Datuk Seri. Ya, sebagaimana saya maklumkan, sebenarnya rancangan kita untuk membentang rancangan Selangor pertama ini adalah pada akhir tahun 2020 ataupun pada pertengahan tahun 2021. Dan malahan kita telah mulakan sejak tahun 2020, tetapi pandemik COVID-19 melanda dan kita terpaksa menundakan tarikhnya kerana kita terpaksa menyesuaikan tindakan dan arah kerajaan untuk menyelesaikan isu pandemik dan kesan-kesan yang berlaku pada waktu pandemik. Dan kita rasa di sesi Julai, sesi Dewan 2022 ni yang agak lapang adalah masa terbaik untuk kita membentangkan. Saya serahkan kepada persepsi yang ingin dibina, tapi apapun saya sebutkan bahawa rancangan ini adalah satu perkara yang kita sebut sebagai continuity. Saya menyambung tugas daripada Menteri Besar sebelum ini. Sebahagian projek itu adalah projek yang terilham dan tergambar ketika itu. Saya sebutkan Tan Sri Khalid Ibrahim menggambarkan pembangunan semula Sungai Kelang sebagai contoh. Kemudian masa zaman Datuk Seri Azmin dia buat Selangor Maritime Gateway. Dalam rancangan Selangor pertama ini kita melengkapkan keseluruhan plan Selangor Maritime Gateway itu dengan jelas jumlah tanahnya berbanding dengan apa yang disebut oleh zaman Tan Sri Khalid sebelum ini. Dan juga kita meneruskan dan melebarkan, mengukuhkan program apa yang dipanggil sebagai Selangor Smart State menjelang tahun 2025. Dan saya percaya kita bukan hanya berpandangan singkat untuk menuju pilihan raya, memberikan satu gambaran yang memetik daripada langit, tetapi sebaliknya memberikan petunjuk dengan data dan angka, menggambarkan dengan trend dan juga menyambung inisiatif yang saya sebut awal tadi, klasterisasi yang saya ilhamkan semenjak 2008. Dia bukan hanya impian Menteri Besar Amiruddin Syahri, tapi saya percaya ia adalah continuity dan rebakan atau sambungan daripada apa yang telah terlahir sebelum ini. Malahan Datuk sebentar tadi sebutkan tentang Selangor Maju 2005. Ia juga adalah asas-asas yang kita rujuk sebelum ini supaya ia merupakan satu continuity yang berpanjangan. Saya yakin bahawa ia adalah satu dokumen yang jujur dan dokumen yang menyediakan kepada rakyat dan juga pimpinan negeri pada hari ini dan masa depan untuk merangka pembangunan dan merancang pembangunan, dan rakyat pada ketika ini tahu bahawa kerajaan ini nak buat apa 5 tahun lagi, apa arahnya. Terpulang kalau ada siapa-siapa yang mungkin lepas ini menggantikan ataupun rasa tak sesuai pada tahap-tahap tertentu, merasakan perlu diubah, itu ikut kebijaksanaan. Tetapi insya-Allah dengan mandat yang ada sebelum ini, yang ada pada 2018, yang akan berakhir tahun hadapan, kita akan memulakan satu platform dan asas yang kukuh untuk pembangunan negeri yang lebih menyeluruh. Kerana kita tidak ada kawasan yang kita panggil sebagai greenfield yang banyak, berbanding zaman Datuk Harun dahulu yang mempunyai kawasan tanah hijau yang besar. Shah Alam belum betul-betul dibangunkan, sekarang Shah Alam terbangun dah hampir sepenuhnya. Jadi kita terpaksa mengubah dan melakukan inovasi dan kreatif terhadap program pembangunan dan projek pembangunan ke arah negeri, kerana status sebagai negeri maju penyumbang KDNK itu telah dicapai. Bagaimana mengekalkannya dan menambahkannya lagi menjelang 5 tahun ataupun masa-masa hadapan. Kita hampir di penghujung sebenarnya, tapi satu lagi persoalan juga yang saya dah dapatkan pandangan daripada yang Amat Berhormat Datuk Seri.
Kita tahu bahawa belanjawan ataupun bajet kerajaan persekutuan akan dibentangkan juga dalam masa yang singkat nanti, mungkin bulan depan dan sebagainya. Jadi apakah pembentangan bajet kerajaan pusat ini juga mungkin akan bertelagah pula dengan apa yang dirancangkan dalam rancangan Selangor Pertama ini, ataupun ianya akan sebenarnya membantu mengukuhkan lagi rancangan Selangor Pertama? Terima kasih. Sebagaimana saya maklumkan tadi, rancangan Selangor Pertama ini tidak bergerak secara silo ataupun tidak bergerak sendirian. Okay. Kita mengambil kira dan kita membaca serta mendapatkan semua dasar dan dokumen seperti wawasan kemakmuran bersama, seperti rancangan Malaysia ke-12 di dalam rancangan dan pembentukan rancangan Selangor yang pertama. Okay. Jadi semua perkara ini saya percaya dijadikan pedoman dan juga sandaran oleh Kerajaan Persekutuan untuk membentangkan belanjawan tahun 2023 dalam tempoh yang terdekat. Jadi saya percaya dia akan komplement, melengkapi antara satu sama lain, dan saya banyak kali sebutkan bahawa di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan ini kita kena masing-masing mempunyai minda dan juga arah pemikiran yang betul, iaitu kita tidak ada apa-apa option ataupun pilihan untuk menggagalkan antara satu sama lain. Betul. Terutama bagi Selangor, sebab bagi konteks Selangor, kegagalan itu akan memberi dampak dan kesan yang sangat serius kepada ekonomi dan kedudukan Malaysia. Sebagai contoh, kita sumbang 24.8%, hampir 25%, hampir 1/4 daripada ekonomi dan juga pendapatan negara, KDNK negara itu datang daripada Selangor. Bayangkan kalau Selangor gagal, sama ada kegagalan itu disebabkan oleh keputusan pihak federal ataupun kesilapan pihak negeri, ia akan memberi kesan yang buruk kepada kedua-dua, Selangor dan juga Malaysia at large ataupun secara keseluruhan. Sebab itu gagal bukanlah option kepada mana-mana pentadbiran negeri. Sebaliknya, bagaimana kita mengembangkannya lagi dan mempercepatkan kecekapan kita untuk kejayaan Malaysia dan juga negeri. Setakat ini kerjasama di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan federal, apakah Datuk Seri berpuas hati, dan mungkin ada lagi perkara-perkara yang perlu diberi perhatian untuk memesra dan memaniskan lagi hubungan di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan? Saya secara peribadi atau secara jujurnya, saya agak beruntung di sini berbanding dengan pendahulu saya sebelum ini, kerana hubungan di antara federal dan state ketika pemerintah pentadbiran yang saya kepalai ini berada dalam keadaan yang jauh lebih baik berbanding masa-masa sebelum ini. Sebahagiannya dia disumbang oleh apa? Sebahagiannya ia disumbang oleh pandemik. Pandemik COVID-19 telah membuangkan beberapa keutamaan-keutamaan sebelum ini, seperti keutamaan perbezaan politik dan keutamaan nak siapa lebih jago berbanding dengan nak mencapai penyelesaian isu seperti pandemik dan kesan-kesan ekonominya. Jadi 2 tahun setengah itu hubungan yang akrab dengan terbina, dan ia telah memberikan kemudahan kepada pegawai di kedua-dua agensi di persekutuan dan negeri untuk bertukar-tukar pandangan dan sebagainya. Jadi saya berharap agar situasi ini dapat dikekalkan, bukan pandemiknya dikekalkan lah, tetapi situasi yang baik itu dapat dikekalkan di antara pihak kementerian dan juga pihak kerajaan negeri, dan tidak ada political sentiment yang melampau sehingga kita terpaksa menangguhkan beberapa perkara terlalu lama. Saya ambil pengalaman contoh tahun 2008 sehinggalah tahun 2018. Isu penstrukturan air negeri Selangor mengambil masa 10 tahun untuk diselesaikan. Masing-masing mempunyai hujahnya, masing-masing mempunyai pandangannya, tetapi hati saya dan pandangan saya yang jelas itu melihat political background itu memberikan kesan yang sangat panjang, dan akhirnya ia diselesaikan. Kalau tidak ada perubahan 2018, kemungkinan perkara itu akan berlanjutan. Jadi saya melihat hal-hal ini kalau boleh dijernihkan antara satu sama lain. Pandemik merupakan big reset yang dipanggil, dan reset ini mampu merupakan satu reset yang penting supaya kedua-dua pihak di pentadbiran negeri dan pentadbiran persekutuan dapat melihat kepentingan rakyat secara keseluruhan, dan apa yang saya sebut yang sebentar tadi, iaitu bagaimana kejayaan dan keutuhan ekonomi dan juga pembangunan itu dapat dikekalkan untuk kebaikan Malaysia secara amnya. Okey, baik. Terima
terima kasih banyak-banyak apa ni yang berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk Seri seperti biasalah. Tapi banyak lagi persoalan-persoalan yang mungkin tak sempat ingin kami kongsikan bersama dengan Datuk Seri. Tapi mungkin ini hanya permulaan untuk bercakap tentang rancangan Selangor pertama ini, dan selepas ini setelah ianya menjadi semakin jelas, semakin meyakinkan, dan mungkin juga kelulusan ataupun apa yang telah dibincangkan dalam Dewan Undangan Negeri yang sedang berbahas tentang isu ini, mungkin keputusan-keputusannya juga nanti akan kita kongsi bersama dengan penonton-penonton kepada rakyat Selangor khususnya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, yang selalu juga pasti kami akan tepati, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.